Sumber kandungan di dalam video ini boleh menyebabkan pening kepala secara tiba-tiba. Dinasihatkan anda menyediakan pen, kertas dan kalkulator saintifik sebelum menonton. Itu dia. Kalau tak faham boleh tengok lagi video ni, susunan pengiraan dia supaya lebih jelas. Tengok flow dia betul-betul, fahamkan konsep. InsyaAllah kalau jumpa soalan lain nanti mesti boleh jawab. Yang penting faham konsep. Okay? Jom kita tengok contoh soalan. Kaedah mengira strategi pemurataan. Alright, ini adalah bahagian yang terakhir dalam video part 3 ini. Strategi pemurataan, iaitu kalau kita nak kira kos purata berkenaan dengan saham. Formulanya adalah jumlah unit saham bahagi dengan bilangan unit saham yang dimiliki. Faham ke? Tak faham? Okey, tak apa. Jom kita tengok contoh soalan. Ini kita panggil strategi pemurataan. Hitung kos purata bagi saham yang dibeli menggunakan strategi pemurataan berikut. Kita ada daripada bulan Januari sampai bulan Jun, di mana di sini setiap bulan dia telah laburkan RM1,000 dan dia telah membeli ini unit-unit sahamnya. Maksudnya bulan Januari dia beli 666 unit saham, Februari 833 unit saham, 588 unit saham sampai Jun. Dia belilah, tapi satu bulan dia punya peruntukan dia adalah 1,000. Kenapa berbeza-beza unit saham yang dibeli setiap bulan? Sebab harga saham ni berbeza-beza setiap bulan. Harga saham ni berbeza-beza setiap bulan. Jadi ada kala dia naik, ada kala dia turun. Jadi duit 1,000 ni kadang-kadang boleh beli banyak saham, kadang-kadang boleh beli sikit saham. Gitulah. Sebab tu nilai bilangan unit saham ni berbeza-beza setiap bulan. Jadi kalau kita nak kira kos purata saham yang dibeli menggunakan kaedah strategi pemurataan, jadi formulanya kita nak kira kos purata sama juga dengan jumlah daripada formula tadi lah, unit saham bahagi dengan bilangan unit saham yang dimiliki. Alright. Jadi jumlah unit saham ni sebenarnya dia punya modal lah ni, pelaburan dia. Berapa banyak pelaburan dia? Modal dia dah spend duit dah berapa banyak dah. Jadi kita kira sikit berapa jumlah pelaburan yang dah laburkan selama 6 bulan ni. Berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan dah 1,000, 6,000 lah kan. Okey, 6,000. Okey, bilangan unit yang dimiliki. Yang ni semua kamu kena tambah. Kita tambahkan. Jom kita tambahkan. 666 tambah 833 tambah 588 tambah 555 tambah 769 tambah 833. Okey. Jadi jumlah unit saham yang dibeli selama 6 bulan tu adalah 4,244. Ni bukan duit tau. Ini bilangan unit saham yang telah dibeli. Okay? Selama 6 bulan ni sebanyak ini saham yang dibeli. 4,244. Jadi kita nak tahu puratanya sebenarnya satu saham ni harganya berapa. Jadi kita bahagi je lah. 6,000 tu bahagi dengan 4,244. Rupanya satu saham tu bernilai RM1.41. Saya tak bundar sebab yang ni 3 ya. Kalau 5 ke atas baru saya bundarkan. Yang ni saya ambil 2 titik perpuluhan sebab dia pakai sen. Sen kena ada 2 titik perpuluhan. Jadi secara puratanya satu unit saham tu harganya RM1.41. Okey, boleh ya? Senang je ni. Kamu hanya perlu kira jumlah unit saham, iaitu jumlah pelaburan ataupun modal pelaburan kamu tu bahagi dengan bilangan unit saham yang telah dimiliki,
dan kamu tekan je kalkulator, keluar jawapannya. Senanglah, maksudnya satu saham tu secara purata harganya adalah RM1.41. Jom tengok contoh yang kedua berkenaan dengan mengira pelabur yang bijak dekat sini. Jadi selalunya untuk membeli saham digalakkan menggunakan strategi pemurataan supaya kita dapat meningkatkan lagi nilai pelaburannya. Jadi sebab saham ni dia punya harga setiap bulan tak sama, berbeza-beza. Jadi dalam kes ni kita baca jap. Tentukan pelabur yang bijak. Salah eja tu. Minta maaf lah. Bijak. Tu dia, saya tulis balik. Tentukan pelabur yang bijak berdasarkan situasi berikut. Okey, jom kita baca kisah dia. Syafiq melabur RM15,000 dengan membeli saham syarikat Cahaya dengan harga RM3 seunit. Abu pula menggunakan RM15,000 untuk beli saham syarikat Cahaya berdasarkan jadual di bawah. Okay, ada dua orang. Satu Syafiq, satu lagi Abu. Syafiq ni ada RM15,000. Dia nak melabur. Dia melabur dekat saham. Nama saham tu adalah saham under ataupun di bawah syarikat Cahaya. Dia beli dengan harga satu unit tu RM3. Dia beli secara langsam, sekaligus. Okay. Ada pula satu lagi namanya Abu, seorang lagi Abu ni dia ada duit sama banyak macam Syafiq, RM15,000. Tapi dia tak beli sekaligus, dia beli stage by stage. Maksudnya pada bulan Februari dia beli RM3,000. Dia bahagi-bahagilah duit RM15,000 ni, dia bahagi-bahagi. Februari RM3,000 dia spend. March RM3,000 dia spend. April RM3,000 dia spend. Mei RM3,000, Jun pun RM3,000. Jadi setiap bulan tu kalau awak perhatikan bilangan unit dia beli pun berbeza-beza sebab harga saham ni berubah-ubah pada setiap bulan. Jadi persoalannya siapa pelabur yang bijak? Jadi kalau kita nak kira pelabur yang bijak, okey, jom kita kira dulu yang pasal Syafiq ni. Kita kira Syafiq dulu. Syafiq dia kan ada RM15,000. Jadi RM15,000 tu kita boleh bahagikan dia dengan RM3. Berapa unit dia beli tu? Berapa unit saham tu yang dia beli? Okay, jom kita tengok. RM RM15,000 kita bahagi dengan RM3 sebab dia beli sekaligus kan? Jomlah kita bahagi. Dapat beli 5,000 unit. 5,000 unit. Dengan harga satu tu RM3. Dengan harga satu tu RM3. Manakala kalau kita tengok Abu ni, alright. Kita nak tengok Abu ni dia beli berapa banyak unit. Kita tak tahu kan. Harga pun kita tak tahu berapa. Tapi kita nak kira dulu jumlah unit yang dibeli oleh Abu ni. Abu punya kita tambah je semua ni. Okay, kita kira dulu dia punya bilangan saham Abu. Bilangan saham Abu. Saya tambah semua ni 1,000 tambah 937 tambah 1153 tambah 1034 tambah 967. Kita ada 5,091 unit. Oh, nampak? Dia beli lagi banyak dari Syafiq ni. Dia lebih 91 unit daripada Syafiq. Sebab dia sabar, dia beli setiap bulan kan. Sikit kan. Dia bahagikan duit dia. Yelah kalau awak tengok 5 bulan. Ni kan 5 bulan kan. 5 bulan ni kalau kita tambah semua ni total dia 15,000 ni. Tengok. Jadi tengok Abu pun kat sini pun dia dah beli saham yang lebih berbanding dengan Syafiq. Jadi purata kos, kita kira pula purata kos purata seunit saham Abu. Kos purata seunit saham Abu. Alright, yang ni, okay, yang ni kita adalah total unit sahamnya.
kita bahagi dulu ikut formula macam tadi tu. Modal dia bahagi dengan unit saham. Jom kita kira. Modal dia 15,000, betul tak? Bahagi unit saham dia. Jom kita bahagikan. Wah. Jadi satu unit saham tu Abu hanya peruntukkan RM2.90. Ni 4 kan? Kita bundarkan sebab belakang ni 6 tau. Jadi 95 sen sahaja. Jadi kalau dalam kes ni, kalau tanya siapa pelabur bijak? Saya kata Abu lah pelabur bijak. Kenapa Abu pelabur bijak? Sebab Abu, dia menggunakan kaedah strategi pemurataan yang membolehkan dia memiliki bilangan unit saham lagi banyak daripada Syafiq. Lagi banyak daripada Syafiq. Dan harga unit saham pun lebih murah daripada Syafiq. Kalau dia Syafiq ni kan, satu unit dia beli RM3, tapi Abu pula beli RM2.95. Lagi murah. Jadi siapa pelabur bijak? Pelabur bijak adalah Abu. Sebab bilangan unit saham lebih banyak daripada Syafiq, harga kos purata seunit saham lebih murah ataupun lebih sedikit berbanding dengan Syafiq. Alright. Baiklah, sampai sini saja untuk bahagian yang ketiga. Tajuk ni memang padat, terutama dekat Roy bahagian hartanah tu. Nak kena study balik soalan tu, nak kena tengok dulu jalan kerja, fahamkan konsep. Jadi kalau faham, rasanya lebih mudah. Tolong try lagi soalan-soalan lain yang ada dalam buku latihan, dalam buku teks, supaya kamu lebih faham lagi macam mana nak handle soalan anda saham di bawah nilai pulangan pelaburan tu, Roy tu, dan juga bahagian hibah tadi tu. Baiklah, sampai sini saja pada video kali ini. Salah silap, saya minta maaf. Saya ni manusia biasa. Jangan lupa follow cikgu punya channel. Lama tak cakap ni ya. Follow cikgu Aisyah channel. Dan boleh join cikgu punya Telegram. Nantikan video part yang seterusnya, iaitu part 4 untuk bahagian kad kredit dan hutang. Alright, jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye. Cikgu Aisyah Channel.